Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan pada malam ini untuk berdiskusi atau berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan fiqh ataupun berkenaan dengan hukum hakam berkenaan dengan korban, al-qurban. Malam ni biasa kalau sebelum PKP dulu biasa saya ngajar tengok kitab. Asalnya malam ni pertama kali tak buat kitab, berapa tahun ngajar surau ni. Jadi katanya kita bincang sikit pasal korban. Kita dijangka merayakan Aidil Adha akhir Julai ni. Jadi kita akan bincang atau sama-sama muzakarah berkenaan dengan hukum hakam berkenaan dengan korban. Korban iaitu menyembelih binatang ternakan. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan korban? Al-qurban asal daripada qurb, dipanggil juga sebagai qurbah. Qurbah, korban, atau dalam bahasa kita dipanggil udhiyah. Udhiyah, udhiyah maksudnya udhiyah itu isim lima yudha bi, isim itlaq, isim ala fi'il yang dipanggil. Maknanya kita meletakkan satu kata nama pada suatu perbuatan. Perbuatannya ialah menyembelih atau menumpahkan darah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka selepas itu kamu sembahyanglah dan sembelihlah. Baik. Korban itu didefinisikan sebagai penyembelihan al-an'am, binatang yang berkaki empat yang dipelihara oleh manusia, disembelih pada hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha iaitu pada 10 Zulhijjah, ya, 9 Zulhijjah kita hari Arafah. Hari Arafah, ya. Tahun ni insya-Allah ada hari Arafah. Cuma terhad dalam kumpulan yang terhad dibenarkan oleh Arab Saudi. Jadi 9 Zulhijjah di tempat kita, 10 Zulhijjah. Kadang-kadang ada tahun-tahun tertentu sebelum ini di mana kita merayakan hari raya Aidil Adha tidak sama dengan ketetapan hari Arafah di Saudi, ya. Ala kulli hal li kulli maqamin maqal. Setiap tempat dia ada hukum hakam dia. Ya, kalau nak ikut Arab Saudi sendiri pun kita dahulu yang nampak matahari daripada dia. Kan, nampak matahari. Jadi kalau 9 matahari kita nampak dulu. Kita nak raya dulu tak boleh sebab dia tak sampai lagi 9 Zulhijjah. Kan, kalau ikut logik begitulah. Baik. Jadi pada 9 hari Arafah, kemudian 10 Zulhijjah Aidil Adha, dan disembelih juga pada hari Tashrik 11, 12, 13. 11, 12, 13. Ini hari-hari yang dilakukan korban. Dan waktunya ialah bermula selepas daripada terbit matahari, sembahyang 2 rakaat sunat hari raya dan khutbah. Terbit matahari, sembahyang sunat hari raya pada waktu duha itu dan 2 khutbah. Selepas itu disunatkan untuk berkorban sehingga kepada hari yang ke-13. Itu bagi waktu untuk melakukan korban. Ya, korban. Artinya kalau dilakukan semata-mata selepas waktu subuh itu dia tidak sah. Dia jadi apa tidak sah? Dia jadi sembelihan biasa.
boleh makan tapi tidak sah sebagai korban. Ya, kerana apa? Kerana korban itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan pada hari yang khusus, satu kali setahun sahaja. Ya. Jadi kalau jadi sembelihan biasa, dia jadi sembelihan biasalah. Boleh makan, boleh makan. Dia jadi halal. Jangan kata tak sah tu jadi tak halal. Dia halal. Dia sembelih, dia putus tiga urat tu. Dia boleh makan, tapi nak menjadikan dia sebagai korban, dia tidak sah sebagai korban. Begitu juga dilakukan pada hari yang ke-14. Ya. Dan waktu yang afdal sembelih korban itu ialah pada 10 Zulhijjah, dan dilewatkan sekitar, maksudnya yang afdal itu selepas kita solat 2 rakaat dan khutbah itu matahari duha, dipanggil sebagai matahari segalah. Matahari segalah tu bukan galah buluh kita panjang tu. Dan matahari segalah ni sekadar 6 kaki lebih kurang tinggi kita lah. Jadi kita pacak situ nampak matahari naik segalah dah, itu dia kira sebagai waktu yang afdal. Sebab tu kebiasaan hari raya Aidil Adha, solat Aidil Adha dipercepatkan daripada solat Aidil Fitri, kerana nak sibuk untuk melakukan korban. Dan pada hari raya Aidil Adha ini kita belum lagi disunatkan, belum lagi makan apa-apa sebelum pergi ke solat hari raya. Disunatkan belum makan apa-apa lagi, sehinggalah jamah atau makanan yang pertama kita jamah itu ialah makanan kurban. Ya, disunatkan begitu. Berbeza dengan Aidilfitri, disunatkan makan sedikit, sekurang-kurangnya sebiji kurma sebelum solat sunat Aidilfitri. Baik, hukum kurban, hukum melakukan kurban itu hukumnya ialah sunat muakkadah bagi yang berkemampuan. Bagi yang berkemampuan terhadap individu. Maksudnya kalau anak itu dia bawah tanggungan bapa, biasanya anak yang dah balik dia masih lagi, kalau kita tu sekolah menengah biasanya masih bawah tanggungan bapa, tapi kalau dia berkemampuan dia nak buat, dia sunat muakkad. Ya, sunat muakkad. Bagi sebuah keluarga dia hukumnya ialah sunat kifayah. Sunat kifayah maksudnya kalau dalam satu keluarga tu seorang dah buat, yang lain dah dapat pahala sunat tu, dia dah terjatuh hukum sunat muakkad daripada dia. Ya, ini bagi mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Hanafi tidak, dia wajib. Ya, dia wajib. Dia wajib, dia bukan fardu. Sebab bagi mazhab Syafi'i dia berbeza. Dulu saya ada sebut dulu, mazhab Syafi'i fardu dengan wajib bagi dia beza. Ya, kalau fardu bagi kita fardu dengan wajib sama. Bagi dia fardu mengingkari benda yang fardu dia boleh bawa kepada riddah murtad. Mengingkari kepada perkara yang wajib dia hanya berdosa. Ya, berdosa. Jadi kalau solat, misalnya solat yang fardunya apa? Yang fardunya qiraah, bacaan daripada Al-Quran. Ya, kalau dia tak baca Al-Quran, ya, tak semestinya Fatihah bagi mazhab Hanafi. Kalau dia tak baca, solat dia tak sah. Ya, kalau dia tak rukuk, solat dia tak sah. Ya. Kalau dia tak bagi salam, selepas tahiyat akhir tu bagi salam. Ya, dia tak bagi salam, bagi dia solat tu sah, cuma kurang sahaja fasid. Maksudnya apa? Dia bila dia ingat balik lepas baca tahiyat kan, lepas baca tahiyat terus dia bangun, lepas tu dia ingat bagi salam, assalamualaikum. Ya, dia istighfar dan bagi salam, dia boleh menampung. Itu beza dia. Sebab apa? Sebab bagi salam assalamualaikum selepas tahiyat tu di sisi mazhab Hanafi dia hanya wajib. Wajib bagi dia itu ialah tidak membatalkan, hanya fasid sahaja. Fasid tu maksudnya benda tu rosak, kita boleh baiki. Tapi kalau benda fardu tak ada, langsung terbatal.
Itu bagi dia, ya. Bagi mazhab Syafi'i, bagi mazhab jumhur, wajib dan fardu tu sama, ya. Tak ada dikira bila tak buat dikira batal. Jadi kalau mazhab Hanafi, kalau dia tak buat, dia berkemampuan, ya, wajib bagi dia buat. Kalau dia tak buat, dia dikira berdosa. Jadi nak buat macam mana? Dia kena istighfar dan taubat, ya. Kalau waktu masih ada, belum sampai lagi 14 Zulhijjah tu, 13 12 13 tu, dia diwajibkan buat. Itu bagi mazhab Hanafi, ya. Baik. Dan itu bagi orang yang berkemampuan, atau yang maksudnya dia tiba waktu untuk 10 Zulhijjah, maka dipilih binatang untuk nak buat korban. Jadi hukumnya sunat muakkadah. Dia berkemampuan, jadi dia nak buat. Okey. Kecuali kalau dia bernazar. Dia bernazar. Maksud nazar ni, dia menjadikan sesuatu tu wajib ke atas dia. Misalnya dia kata, bagi Allah SWT, atas aku lakukan korban tahun ni, ya, ke atas binatang ini. Nampak binatang, binatang ni jadi korban aku untuk tahun ni. Jadi dia bernazar. Bila dia bernazar, binatang tersebut, jadi wajib dia korbankan binatang tersebut, ya. Dan kalau dia tidak buat, dia dikira sebab melakukan dosa dan kena bayar kafarah lah, ya. Baik. Apabila dikatakan sunat muakkad, maka apabila seorang tu berkemampuan, maka makruh kalau dia tinggalkan, ya, bagi tahun tersebut. Kalau mazhab Hanafi, kalau satu mukim atau satu kampung itu tak ada seorang pun yang buat, semua kira berdosa. Dia mesti ada seorang buat, sebab dia adalah syiar. Dia seumpama azan. Azan. Satu kampung boleh buat solat Jumaat, tapi tak ada seorang azan, ya. Kira semua dikira berdosa bagi dia. Baik. Kemudian orang yang nak berkorban itu dituntut, orang yang berkorban, yang nak buat korban tu siapa? Mereka ialah orang Islam, mukallaf, baligh, akal dan berkemampuan. Bagi orang Islam, maksudnya individu. Baik, kita kata sesi kita ni lebih kepada perbincangan. Baik. Kalaulah orang tanya, bila yang wajib itu atau sunat muakkad itu orang Islam, kenapa diwajib atau disunatkan? Kenapa disunat muakkad? Disuruh kepada orang individu kerana dia merupakan qurbah. Qurbah tu maksud ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan apabila melibatkan qurbah, ibadah, kaedahnya dalam ibadah dia mesti ada niat. Kaedah dalam ibadah, innamal a'malu bi an-niyat, ya, la thawaba illa ma'an niyah. Mesti ada niat. Bila ada niat, dia mesti ada individu untuk berniat, ya, untuk berniat. Jadi soalan dia kena macam mana kalau yang buat itu adalah syarikat? Tadi saya terangkan, orang yang buat korban ini siapa? Orang Islam, rukun dia orang Islam, baligh, akal, orang Islam, baligh, akal dan juga berkemampuan, ya. Jadi kalau syarikat nak buat, macam mana korban tersebut? Adakah sah? Jawapannya, kalau syarikat itu nak buat korban, dia mesti tentukan siapa yang nak buat korban. Dia tidak boleh yang buat korban itu atas nama syarikat, atau sekarang buat korban atas nama kerajaan, kan?
Kerajaan bagi lembu buat atas nama kerajaan buat korban. Siapa kerajaan? Mana kerajaan? Kalau ikut apa tu pengajian umum kata 6, siapa kerajaan? Setiap individu dalam setiap individu tanah watan itu adalah kerajaan. Bahawa kerajaan disebut sebagai kerajaan. Kenapa? Kerana mereka yang mengundi. Jadi dalam kes bedah korban tu siapa yang nak niat? Semua rakyat niat. Kita kata, Jadi dia mesti tentukan. Tentukan satu. Katakan dalam syarikat itu ada 3 orang nak buat korban. Boleh tak kami kumpul 3 orang? Ataupun kita kata nak buat untuk mak kan, mak ayah, kita kata kumpul duit 3 orang, 4 orang. Harga berapa sekok? Satu bahagian. Sini dah kutip 600 atau kambing 700 kan, kambing 700. Jadi 3 orang tu kongsi buat korban untuk satu bahagian. Boleh tak? Satu bahagian. Jawapan dia tak boleh. Seorang boleh dapat satu. Jadi kalau 3 orang, 3 kali 700. Kalau 4 orang kumpul, 4 orang kali 7. Harga tu lah. Kalau harga dia 600 lah. Ya, 600. Kita jangan tengok berapa ratus harga bahagian tu. Ya. Tengok kemampuan kita. Ya. Tengok kemampuan kita. Jangan tengok harga. Sebab apa? Sebab kita nak buat ibadat. Bila buat ibadat, orang kita dia tengok harga. Jangan tengok harga. Tengok kemampuan. Ya. Sebab apa? Saya kata gitu. Sebab bila fokus dia ialah harga, 700 Allah. Begitu. Jangan macam tu bila kita nak buat ibadat. Ya. Tengok ada berapa. Oh, ada dalam 500, 700, pergi cari. Berapa 700 ambil lah. 600 ambil. Ha? Jangan pergi cari berapa sini. Dia pergi cari hak tumpu hak murah dulu. Dia akan jadi gitu. Maksudnya dari awal lagi dia tak ikhlas. Jadi fokus awal. Tengok. Sebab itu Islam kata tengok kepada kemampuan. Harga tu biasa makruf dah. Ya. 600, 700. Jadi berapa kita ada? Oh, 600. Boleh lah pergi tengok. Jadi tengok yang awal itu, tengok kemampuan kita. Itu maksud saya. Tengok yang awal, tengok kemampuan. Jadi pergi cari, oh ni 600, 700 tak mampu, ni oh ni boleh. Jadi kita awal tu kita tengok kemampuan kita dulu. Bukan tengok harga dulu. Bila tengok harga dulu, ni apa 700. Oh banyak kan, ni 600. Ni. Padahal duit banyak. Dia tak tengok kemampuan dia dulu. Duit banyak. Dia tengok poket dia banyak, tapi tengok ni jimat aku lagi. Kan? Jangan macam tu. Tengok kemampuan. Katakan, oh banyak tahun ni dah lah ada moratorium. Kan? Moratorium 6 bulan pula. Ish, banyak duit kita ni. Kan? Ada lebih pergi renovate rumah pula. Kan? Guna untuk korban. Jadi, oh kemampuan. Berapa? 700. Okey lah. Ya. Jangan kita jadi bila buat macam tu, niat kita tak lari. Tapi kalau tumpuan kita ialah harga dulu, dia akan cari, dia akan compare. Oh, masjid ni surah ni Allah. Ambil mahal sangat, nanti tengok mesti lembu kurus lah apa kan. Jangan macam tu. Jadi maksud saya di sudut itu. Apakah fokus kita dahulu? Kita fokus nak buat ibadat. Jangan fokus ialah tahun ni orang buat, mesti aku kena buat. Jangan. Ya. Sebab benda ni benda ibadah. Jadi seumpama kita lah, kita bukan nak kata nak samakan. Kita kalau nak hadiah kat orang ataupun kita nak buat anniversary ke apa ke, kek ke apa kita sediakan. Biasa kita cari yang terbaik. Kan? Yang terbaik untuk anak-anak ke apa.
Ini tambahlah untuk saham akhirat kita, ya. Ikhlas tu sangat penting. Baik. Bila kita kata yang nak buat korban tu adalah individu, soalan timbul, bagaimana dengan orang yang mati? Anak-anak dalam anak-anak kecil ke, belum dibalik ke, janin dalam perut ke. Jadi hukum dia macam mana? Kita kata tidak sah berkorban untuk si mati, kecuali ni kes macam apa, macam mak ayah kita yang meninggal sepanjang umur dia dulu susah kan, bela kita sebagainya, tak sempat nak buat korban, harga mahal. Bila nak buat korban harga mahal, tak mampu. Jadi boleh tak saya sekarang dah ada duit buat korban untuk mak ayah saya? Jawapannya tidak sah buat korban untuk orang yang dah meninggal. Orang yang hidup pun kita tak boleh buat korban untuk dia kecuali dengan izin dia, ya. Tambahlah orang mati. Jadi orang mati tidak sah buat korban untuk orang mati, mak ayah kita ke, toki kita ke, kecuali kalau dia wasiatkan. Okey, wasiatkan, barulah boleh buat korban untuk dia, ya. Jadi kita wakil saja. Okey. Ataupun boleh satu lagi, buat korban, kita buat korban untuk kita, okey, pahala je kita sedekah kepada mak ayah. Tu boleh. Ya, tapi kalau buat untuk mak ayah tidak boleh, yang meninggal lah, kecuali kalau dia wasiatkan. Okey. Kemudian sah berkorban untuk orang yang tidak mukallaf dengan syarat tidak melibatkan harta orang yang tidak mukallaf tersebut. Ini kerana mereka adalah mahjur alaih, tidak diizinkan oleh syarak menguruskan harta mereka. Ini dalam kes budak-budak yang tak cukup umur atau orang yang sakit akalnya, kurang pemikiran. Kalau kita kadang kita panggil apa, ada yang sindrom Down ke apa, jadi dia tidak boleh belanjakan harta dia dengan sendiri. Boleh tak kita buat korban untuk dia? Boleh buat, tetapi dengan syarat tidak ambil harta dia. Okey. Begitu juga tidak sah berkorban untuk budak-budak janin dalam perut, mesti dah dilahirkan. Begitu juga tidak sah berkorban untuk orang lain melainkan dengan izin dia, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Baik. Kalau kerajaan nak buat korban, misalnya YB adun-adun nak buat korban, boleh tak kalau yang bagi lembu tu bukan Islam? Boleh atau tidak? Jawapannya boleh, dengan syarat sah pindah milik. Mesti dipindah milikkan kepada individu tertentu di dalam qaryah tersebut. Sebab apa? Sebab nak ambil niat dia dulu. Jadi itu pengurusan masjid atau surau lah, nak bagi kepada siapa. Ambil cari orang yang tak berkemampuan ke, cari buat undian ke, kan? Ataupun isi Google Form macam kita buat tu ke, siapa cepat dia dapat. Boleh buat begitu. Yang pentingnya pindah bilik dah berlaku. Dia binatang tu mesti dah dipindah milik kepada individu tertentu, ya. Ataupun seperti mana menggunakan Baitul Mal. Kalau menggunakan Baitul Mal, saya melihat, kalau saya lihat, tak silap saya, fatwa daripada mufti wilayah mengharuskan kerajaan menggunakan duit Baitul Mal untuk buat korban. Jadi diamanahkan kepada masjid tertentu untuk buat bagi seluruh rakyat. Ambil kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sembelih korban untuk umatnya. Jadi korban Nabi itu termasuk juga korban untuk umat-umat Islam yang tak berkemampuan, ya. Majlis fatwa dibenarkan. Okey. Cumanya majlis fatwa wilayah lah, tapi majlis fatwa lain saya tak jumpa lagi.
Ya, kalau di Kedah tu dinasihatkan supaya pindah milik dahulu kepada mana-mana individu, pengurusannya oleh pihak surau, tapi dipindah milik berlaku. Ya, supaya ada orang yang akan berniat untuk korban tersebut. Baik, kita katakan tadi korban itu adalah binatang al-an'am. Apakah binatang al-an'am itu? Pertamanya unta, keduanya kerbau, lembu, kambing, kambing biri-biri. Ya, ini disebut sebagai al-an'am, binatang empat kaki. Ya, binatang empat kaki. Tapi binatang empat kaki pun binatang ni sahaja. Binatang ni sahaja yang dipelihara. Usa boleh tak empat kaki? Usa tak boleh. Saya balik kampung Terengganu baru ni, dalam kampung tepi rumah dia belah usa. Sebelum ni dia belah lembu kerbau kan, belah usa. Anak-anak pulun tengok, tak pernah tengok usa duk tanduk bercabang. Ambil gambar je lah. Saya pun heran, ni nak dekat korban belah usa pula ke nak suruh korban dengan usa kan. Tapi tak tanya lah kan. Usa tak boleh. Kambing liak, jumpa naik bukit ke, kambing liak ni yang kambing gurun. Kambing gurun jenis makan pokok-pokok tepi bukit tu. Boleh tak? Tak boleh. Dia kambing yang dibelah. Kambing biri-biri atau kambing, kita kata kambing kampung yang dia jadi hak milik tu, ya. Baik. Dan syarat sah bagi binatang korban tersebut, dia tengok kepada beberapa perkara. Syarat sah binatang tersebut. Pertama, dia tengok dari segi umur binatang tersebut. Ya. Umur ditentukan dua perkara. Sama ada penetapan umur itu melihat kepada binatang tersebut atau dilihat kepada perubahan. Nanti saya akan sebut. Umur bagi unta berapa? Umur bagi unta 5 tahun. Bagi lembu, kerbau, kambing berapa tahun? 2 tahun. Bagi biri-biri macam mana? Bagi biri-biri dia 1 tahun. Ya. Ataupun dia bersalin gigi. Bersalin gigi, tapi syarat mesti lebih pada 6 bulan. Dia bersalin gigi. Biasa kambing kadang bersalin gigi tu dia bawah 1 tahun pun boleh berlaku. Salin gigi ni dia biasa kambing lah. Kambing 2 tahun, 1 tahun 2 gigi, 2 tahun 4 gigi. Maksudnya dia gigi susu tu dia luruh. Ya, sebab itu saya ingat ada cerita Piramli Ahmad Albak ke. Nah, dia belah kambing kan. Tuan kambing tu mari tengok mulut dia. Tengok gigi lah tu. Dia gigi susu tu sama sahaja. Tapi bila dia salin dengan gigi baru, naik gigi, kita panggil gigi asal lah. Kalau kita gigi asal lah. Gigi asal tu dia jenis kita panggil apa? Gigi kapak. Gigi kapak besar. Jadi dia susun sama, mai dekat dua gigi tu dia jadi kapak, jadi besar. Tu maksudnya ada salin gigi. Salin gigi. Kalau nak lukis, tak payah lukis lah, gigi je pun. Kan? Jadi gigi susu sama aja. Dia punya baris tu. Mari dekat depan tu, biasa kat depan. Kat depan tu diganti dengan gigi kapak. Memang kapak betul lah, gigi besar. Kenapa? Yang tu dia ragut. Tapi biasanya gigi yang meragut atau kambing yang meragut makanan tu, hak tu cepat patah, cepat luruh, berbanding yang kambing yang apa ni, yang feedlot ke, yang makan dedak ni. Tu lambat sikit. Ya. Jadi kalau bersalin gigi atau gugur sekiranya gugur 1 batang saja, maka memadai. Bersalin gigi. Jadi kalau dah salin gigi, okey, cukup. Sebab apa? Sebab bila kita beli
apa tu, kita beli binatang ternakan atau binatang untuk kita sembelih ni kan, apa nama, kita bergantung harap kepada penjual, siqah atau kepercayaan kita pada dia. Dia bohong, nasib lah kan? Sebab tu kita kena tahu juga, kena tahu juga apa ni, binatang tersebut. Takut ditipu ke apa dari sudut umur dia. Dah cukup umur ke? Dah cukup kan. Tengok-tengok tak cukup lagi. Bilang-bilang tak cukup misalnya. Jadi buat macam mana? Tengok, check semua apa semua. Okey. Samalah apa tu dengan lembu dan sebagainya. Okey, itu syarat sah yang pertama, mesti cukup umur. Syarat yang kedua ialah dia tidak cacat. Tidak cacat tu maksudnya setiap perkara, kaedah dia adalah kullu ma yanqusu lahman au yufsidu lahman. Setiap perkara yang mengurangkan daging, dia dikacacat. Dia dikacacat. Antaranya apa? Antaranya kalau mata buta, kedua-dua mata, dia jadi tidak sah korban tersebut. Buta sebelah mata, sah tidak? Tak, tidak sah. Syarat atau sifat cacat ni ada dalam hadis. Buta malam ni macam mana? Kita lepas dia tengah malam, dia melelong. Melelong. Jadi dia buta malam. Siang dia jalan elok je, malam jalan macam orang mabuk tu. Tapi tengok betul-betul lah, sebab binatang ni cara jalan dia bukan cara jalan macam manusia kan? Tapi kita nampak biasa kalau okok kampung tu, lembu dia jalan atas jalan slow kan. Ini jalan masuk longkang lah apa, seorang sekok dia jadi gitu. Maka kita kata ni jadi buta. Okey, buta malam. Mata juling boleh tak kalau mata juling? Binatang tersebut mata juling boleh. Buta malam dengan mata juling sah. Kalau buta kedua-dua mata, salah satu mata, dia tidak sah. Ataupun lemah penglihatan. Lemah penglihatan ni macam mana kita nak kata? Binatang pun ada jenis lemah penglihatan, bukan hanya manusia kena pakai spek. Binatang pun ada juga. Dia misal kata kita test apa ni, makan lah. Kadang kita nampak dia makan rumput, dia kenal rumput hak dia makan. Kadang-kadang dia pergi makan, misalnya makan kertas ke apa, tu kita kata dia jenis-jenis rabun. Ataupun misal begini, dia macam kes tempang, kita kata tempang yang bagaimana yang dikatakan sebagai mencacatkan dia, yang mana boleh dikira sebagai tidak sah korban tersebut kerana dia dikira sebagai suatu yang cacat. Kita nak buat korban, nak hadiah ibadah sebagai suatu hadiah kita kepada Allah, tanda kita buat korban, tanda kita buat serah diri pada Allah tu. Jadi kalau binatang yang tempang, kita kata tempang tu macam mana? Kita lepas dengan kawan-kawan dia kan, lepas dengan kawan-kawan dia tu jalan sengit-sengit kat belakang, tertinggal kat belakang, hak ni dikacacat. Tapi kalau tempang dia kan, dia laju pada orang lagi, bukan orang, pada binatang lagi kan, ataupun dia boleh jalan relax dengan kawan-kawan dia tu, hak tu tidak mengapa, diterima. Okey. Kalau kes telinga, boleh tak berkorban dengan binatang yang telinganya kecil? Lembu biasa telinga dia macam ni, kita kata. Dia ada macam, ada bulat, ada yang naik gitu macam daun sikit tu kan. Tiba-tiba telinga dia kecil daripada lahir, boleh tak? Boleh, sah telinga dia. Okey. Tidak ada telinga sejak lahir atau ada sebelah sahaja. Kes kalau dia tidak ada telinga, sejak lahir tak ada telinga.
Okey. Atau ada telinga sebelah sahaja, sah atau tidak korban? Jawapannya tidak sah. Ya. Tidak sah korban tersebut kerana dia dikira cacat. Yang telinga kecil tadi sah sebab dia ada telinga. Ini lahir-lahir tak ada telinga, dia dikira cacat, tak cukup sifat. Ya. Atau terpotong bahagian hadapan tanpa terputus, hukumnya makruh. Terpotong bahagian hadapan telinga, ya, tanpa hadapan telinga tanpa terputus, hukumnya makruh. Dia masih sah lagi, tapi makruh lah. Cuma kita tak sedap lah, tak sedap kita nak buat korban potong telinga. Sebab itu dia pengurusan pengurusan korban ni, ialah kita nak ajar orang untuk urus satu benda. Ialah saya tengok dalam kampung kan, masa tu, ini bukan masa PKP ni lah kan. Mari nak bergotong royong, semangat nak tolong. Kok satu pegang tali, satu pegang ekor, satu pegang kaki, apa dia tak pegang, semua dia nak pegang kan. Masa tu semangat kan. Kena hati-hati. Seeloknya pengurusan dia, kalau surau ke masjid, kita bagi taklimat dulu. Kerana apa? Kerana bila orang yang buat korban, dia serah duit untuk diuruskan tu dengan harapan ikhlas, korban dia itu sah, diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi bila kita urus dengan tak betul, ialah bila benda dah banyak, susah nak kontrol dan sebagainya, ditakuti bila sampai nak korban itu dia cacat masa tu, langsung jadi tak sah. Okey. Masa nak korban misalnya, terpotong pula telinga dia. Kena hati-hati. Dia di sembelihan biasa. Ataupun pengurusan dia, lembu tu degil nak turun nak turun daripada lori tu, tarik, terpatah kaki dia. Dia jadi kurang cacat kepada binatang tersebut. Jadi kena pengurusan yang betul, yang baik, ya. Ataupun kita uruskan kambing atau binatang yang luar negara ni, yang import ni, ya. Kadang dia tagging telinga. Kalau tagging itu kecil kan, lubang tu kecil tidak mengapa, tapi kalau lubang tu besar, dia dikira mencacatkan. Banyak binatang-binatang import tu yang tercedera sebab dia import banyak, jadi banyak yang tercedera telinga biasanya, ya. Jadi kemudian bila dia tagging masa tu, bila dia tagging tercarik sedikit tu, dia dah kira cacat dah. Sebab tu kena tengok betul-betul. Sebab tu kalau macam kambing ke apa ke, ambil hak kampung kita pun tak apa, janji kita puas hati. Kita puas hati. Tapi kalau ada setengah fatwa, misal di negeri saya tu, Kedah, yang bertindik tu, kita tagging lah, kita kata tak sah buat korban. Tak sah buat korban, ya. Selangor saya tak pasti. Asalnya Selangor dibagi, dikira sah lagi sebab dia ada dua pandangan situ, ya. Dikira tindik itu, adakah dikira boleh menyebabkan kurang daging. Kurang daging tu bukan masuk daging dia tindik kat mana? Kat telinga. Adakah mengurang sifat telinga daging tu, daging pada telinga tu? Itu sampai ke tahap itulah kita tengok, ya. Kalau majlis fatwa Kedah dikira tak sah sebab bertindik itu dia dikira sebagai boleh mengurangkan daging pada telinga tersebut. Okey, cuping telinga berlubang besar, sah atau tidak? Cuping telinga lubang besar, binatang tersebut tidak sah dijadikan sebagai korban. Kedua-dua telinga tercabut atau sebelah saja atau sebahagian sahaja, maka binatang tersebut dikira sebagai cacat, ya, tercabut, atau tanduk misalnya,
terpotong tanduk, terpatah, okey, dikira sebagai tidak sah. Hidung terputus, tidak sah. Lidah dan gigi, baik. Kalau dia pecah gigi hadapan, ya, sebab tu kena tengok juga gigi. Kena tengok, kena buka tengok gigi dia elok ke tidak. Kita doktor gigi, kan? Pecah gigi hadapan sahaja, sah atau tidak? Sah. Kalau pecah gigi hadapan dia. Kenapa? Kerana biasa yang kunyah gigi belakang. Jadi gigi depan tidak menjejaskan pertumbuhan daging dia dalam. Ya. Tapi kalau dia jenis rongak, tak ada gigi ke apa, kan, dia kira tak sah. Sebab benda ni dia boleh mencacatkan pertumbuhan daging dia tu. Kita nak sedekah, nak nak buat hadiah korban, maka buatlah dengan yang terbaik. Lidah, tuan-tuan kena tengok lidah terputus, kan, terputus sebahagian lidah ataupun semua lidah tak ada. Hukum dia macam mana? Dia tidak sah. Tidak sah. Ya. Jadi kena tengok juga gigi dia, lidah dia. Ekor. Ni bahaya. Itu saya kata tadi pengurusan ekor. Kan? Masa duduk kat kandang elok. Masa mai tempat kita potong. Terpotong sikit. Ujung pun dia kira tak sah. Sebab tu pengurusan kena buat betul-betul. Bukan nak kira sembelihnya, nak kira ibadat kita tu, ya. Adapun yang dilahir tanpa berekor sejak dilahirkan adalah sah dibuat korban. Ya, ini disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin. Kemudian punggung, ada tiada punggung kesemuanya atau sebahagian, sah atau tidak? Tak sah. Mesti ada punggung. Mesti ada punggung. Baik. Baik, cacat yang lain. Cacat yang lain misalnya binatang yang gila, ya. Kalau binatang yang gila bukan maksud bila dia tak gila tu dia berakal. Kan. Maksud dia ialah binatang tu kalau kita lepas dengan kawan-kawan dia duk main kot lain, duk makan benda-benda yang tak patut, makan kayu dan sebagainya, kita kata binatang gila, ya. Tu kira sebagai binatang yang cacat, tidak sah sebagai korban, ya. Ataupun sekarang dia guna apa ni, stoner ke untuk katuk kepala lembu tu supaya dia macam lali sikit, kan. Yang itu hati-hati. Saya tak ingat fatwa daripada JAKIM macam mana, muzakarah fatwa, ya. Kalau kita ketuk kuat sangat sampai dia lali, tak lalok gitu, dia kira sebagai cacat, ya. Cacat dia kira sebagai tidak sah juga sebagai binatang korban, ya. Tidak sah tu macam saya sebut tadi lah, dia jadi sembelihan biasa, ya. Tidak dikira sebagai binatang korban. Begitu juga kalau binatang yang berkudis, kan. Tengok, sebab tu kena check betul-betul. Tengok yang nak buat korban tu, ya. Orang yang buat korban tu mari bila dia tak puas hati, dia boleh tarik balik lah. Sebab saya nak buat korban, bukan saya nak buat biasa, sembelihan biasa. Jadi kalau dia tengok ada berkudis dan sebagainya, dikira sebagai tidak sah. Kerana kudis pada binatang tersebut, ini kena babit dengan orang yang pandai sikit lah pasal binatang tu, orang yang biasa bela. Sebab ada kudis yang boleh mencacatkan daging, ya. Cacatkan daging ni termasuk di sudut rasa dia. Rasa tak sama dengan daging biasa, ya. Tapi kalau ada ulat dalam kepala dia, biasalah biasa penyakit kambing tu, biasa kadang penyakit kambing, dia ada ulat dalam kepala, kan. Kita sembelih, tengok-tengok ulat ada dalam kepala, sah tak sebagai korban? Sah. Sebab dia zahir selepas kita sembelih, ya. Kalau zahir sebelum sembelih, dia dikira sebagai makruh.
Ataupun binatang yang dikasih. Binatang yang dikasih, kalau dikasih semenjak kecil dia tidak mengapa. Jangan bila dia dah besar baru kita kasih. Ya. Jadi kalau semenjak kecil dia dikasih, maka pertumbuhan daging dia dikira sempurna, dikira sah binatang tersebut. Okey. Baik. Apa hukum kalau sembelihan korban ibu yang bunting? Ya, ibu yang bunting. Ibu lembu yang bunting ke atau kambing bunting? Ya, jumhur ulama dia kata tidak sah korban tersebut. Ya, korban tersebut dikira sebagai tidak sah. Kenapa? Bunting itu dikira sebagai aib, benda yang mencacatkan daging tersebut. Ya. Tetapi ada di sana pandangan yang mengatakan sah. Sah. Kenapa? Kerana gini. Dia bila ada khilaf begini disebut sebagai khilaf rahmat. Ada kata sah, ada kata tidak sah. Jumhur ulama, majoriti ulama kata tidak sah. Ada pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i sendiri pun yang kata sah. Okey. Jadi nampak macam mana? Kita ra'i kedua-dua. Ra'i macam mana? Pada awal pemilihan binatang tersebut seboleh-bolehnya cari yang tidak bunting. Kenapa? Kerana pandangan jumhur ulama, bila binatang itu bunting, kan, maksudnya daging dia dah kurang. Kenapa? Kerana zat-zat dia dah masuk kepada anak tersebut. Anak tu perlu sembelih ke? Anak tu tak perlu sembelih. Kerana dalam kaedah disebut zakatu janin, zakatu ummihi. Sembelihan anak tu dikira sekali dengan sembelihan ibu dia. Ya. Kecuali kalau anak tu hidup. Ya. Keluar-keluar terus berjalan ke apa, tu kena sembelih. Okey, baik. Jadi bila apa tu dia bunting, artinya daging dia dah jadi kurang. Ya, sebab tu jumhur ulama kata tak sah. Dia dikira sebagai kurang, cacat. Ya, cacat. Pandangan kedua pula dia kata memang dia jadi kurang, daging kurang, tetapi ditampung dengan anak tersebut. Jadi daging masih sama bagi dia. Ya. Macam mana pula pandangan jumhur? Jumhur ulama kata memanglah boleh tampung, tetapi rasa tak sama. Dia cacat kat situ. Rasa tak sama. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat gini. Apabila nak pilih binatang untuk dibuat korban, pilihlah yang terbaik yang tidak bunting. Tetapi kalaulah pergi sembelih tengok lah, ingat ke isinya banyak, gemuk tu, rupanya anak dia. Kita kata kita dah usaha dah, maka itu serah pada Allah, moga-moga dikira sebagai sah. Ya, kerana ada pandangan yang mengatakan sah korban tersebut. Ya, walaupun majoriti ulama kata tak, dia sebagai aib. Jadi masa pemilihan kita tu pemilihan betul lah. Okey. Kerana kadang-kadang orang nak tengok bunting tak bunting pun dia tak tahu. Tak tahu. Tengok tegang dia punya kantung susu atau tidak, ni bunting ni. Kalau tak tegang tiba dia kira sebagai tak bunting. Cara nak tengok bunting pun ada juga. Macam lembu saya dulu masa dululah duduk kat kampung kan. Mari seorang, bunting ni. Mari seorang kata, tak lagi tak bunting ni. Kan? Duduk tak berapa hari beranak. Kan? Sebab lepas ambil padi tu kita lepas dekat sawah tu. Sawah jadi kering, benang jadi kering. Kan? Masa tu dia berkawan. Kan? Kita tak sedar banyak. Baik, sebagai pengakhirannya kita pergi kepada pembahagian korban itulah. Bagaimana nak bahagi korban tersebut? Jawapannya, kalau korban nazar wajib bagi semua kepada fakir miskin. Tak boleh satu cuek pun kita makan. Orang buat korban makan. Kalau korban nazar. Kalau korban sunat dia boleh bahagi dua kaedah. Ya, tetapi wajib ataupun
Dia boleh dia ambil semua korban sunat tu, tetapi wajib ada sebahagian atau kita kata apa yang diistilahkan sebagai daging untuk dia bagi kepada fakir miskin. Ya, lebih pada tu, aku nak ambil semua, ambil lah. Katakan dia bagi setompok gitu, kan, dikira sebagai daging. Atas nama daging lah. Kalau kita tengok ni daging apa ni, urat je kita kata, tu tak dikira sah lagi. Jadi kalau dia dah bagi dah, dia kata hak lain semua aku nak ambil, boleh, tak ada masalah. Tapi sunat sebab kita buat korban, yang kita nak ialah pahala dan kita nak redha pada Allah. Jadi buat macam mana? Kita boleh buat dua bahagian, dua cara, bukan dua bahagian, dua cara. Cara yang pertama ialah ambil satu bahagian. Cara yang pertama kita buat dua bahagian. Satu bahagian untuk kita, satu lagi bahagian untuk fakir miskin, sedekahkan. Ya, sedekahkan. Baik. Sebelum saya teruskan, disunatkan juga, saya takut lupa, disunatkan juga orang yang buat korban ini, orang yang buat korban yang sembelih sendiri ke atau yang wakil, tapi orang yang buat korban tu dia memakan hati binatang tersebut. Ya, kalau tak boleh makan hati, usahakanlah masak macam mana yang boleh dia makan. Ya, sunat. Kerana apa? Kerana nak ambil faedah atau dikiaskan sebagai hati dia untuk redha Allah. Ya, untuk nak dapat redha Allah. Jadi dia makan sedikit, sekurang-kurangnya makan hati binatang tersebut. Sebab itu bila bak hati tu kena bahagilah. Kalau 7 bahagian. Ya, bukan cerita kita nak rebut. Memang hati tu sedap kita kata, kan. Setengah orang tak boleh makan hati sebab dia tengok darah, super darah. Kan? Hati bukan limpah. Sebab dia pergi cari paru lah apa kan. Suka paru tak. Hati tu. Itu yang sunat ni. Baik. Kembali kepada pembahagian tadi. Jadi dua kaedah. Satu kaedahnya ialah dia buat dua bahagian. Satu dia ambil untuk dia, selebihnya dia sedekah. Okey. Pembahagian kedua dia buat 3 cara. Satu untuk keluarga dia makan. 1/3 untuk keluarga dia. 1/3 untuk fakir miskin. 1/3 untuk hadiah. Fakir miskin dia kira sebagai sedekah. Hadiah ni dibagikan kepada siapa? Kepada kawan-kawan dia, kepada orang-orang kaya. Ya, kepada orang-orang kaya. Jadi orang kaya ada hak dalam daging korban tersebut. Jadi tak semesti bagi kepada semua fakir miskin. Ya, selagi kawan-kawan dia pula atau jiran-jiran dia tengok kan tak dapat apa ke apa, jadi boleh dibagikan kepada kawan atas nama hadiah walaupun dia kaya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, daging korban tidak boleh dimakan atau diserah kepada orang kafir. Ya, orang kafir tidak boleh. Dan itulah yang difatwakan di Malaysia. Walaupun di sana ada pandangan boleh bagi atas dasar hadiah. Sebab dia hadiah. Jadi hadiah boleh bagi kepada siapa-siapa pun. Tapi di Malaysia tidak. Dan itu pandangan jumhur fuqaha, daging korban tidak boleh diberi makan kepada orang kafir. Okey. Saya ingat sampai situ sahaja. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.